dari Panduan Penegak kawasan Tanah Bergulung di Tolumbo dan kepentingan tanggung jawab keberadaan sistem air hujan. Di dalam satu majlis pelancaran, iaitu garis panduan penyelenggaraan cerun kawasan tanah bermilik di Kuala Lumpur dan panduan kepentingan tanggungjawab penyelenggaraan sistem pengurusan air hujan. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan kerana dapat meluangkan masa untuk hadir ke majlis yang indah ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi tahniah kepada Jabatan Perancangan Infrastruktur di atas penghasilan 2 garis panduan. Susulan daripada kejadian runtuhan tanah dan cerun di Kampung Palembayan, Sungai Penchala pada 18 Disember 2021, satu garis panduan penyelenggaraan cerun dan tanah berbukit perlu diwujudkan bagi memberi kesedaran kepada pemilik-pemilik tanah serta cerun persendirian untuk melaksanakan rutin penyelenggaraan secara berkala. Kejadian runtuhan tanah dan cerun yang berlaku terutamanya di sekitar Kuala Lumpur berpunca daripada beberapa faktor yang berbeza seperti berikut. Pertama, faktor geologi, cuaca dan perubahan iklim, termasuk terdapat aliran air bawah tanah semula jadi. Yang kedua, projek pembangunan di tebing dan cerun yang tidak terancang. Ketiga, dan sistem peparitan di kawasan cerun yang tidak disediakan dan tidak dilaksanakan penyelenggaraan yang sempurna. Lanjutan daripada tahun 2021 juga terdapat beberapa kejadian selepas itu. So kita tengok kejadian berlaku di depan Institut SPRM pun masih berlaku dan sekarang sedang dibaik pulih. Di Seputih pun berlaku, berasal berpunca daripada tanah persendirian dan mengakibatkan satu kematian. Dan yang terbaru minggu lepas berlaku tanah runtuhan di Bukit Bangsa daripada tanah persendirian kepada tanah reserve kerajaan, jalan dan sebagainya. Bermakna kejadian cerun runtuh ini berlaku setiap masa. Cuma kita tidak tahu bila benda ni akan berlaku. Jika sekiranya kita tidak menjaga dan menyelenggara tanah kita, mungkin tuan punya tanah tidak ada di situ. Kebanyakannya tanah kosong. Ada tanah kosong dan tidak diselenggarakan dengan betul, dengan sistem peparitan dan sebagainya, dan akan mengakibatkan tanah tersebut akan runtuh dan akan mengakibatkan kepada jiran-jiran yang bersebelahan akan menerima akibatnya. So mungkin kebanyakan pemilik tanah tidak tahu bagaimana cara untuk menyelenggara cerun-cerun bukit, cerun-cerun yang ada di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Jadi sudah wajarlah pihak berkuasa tempatan, terutama Dewan Kuala Lumpur, untuk mengeluarkan satu garis panduan bagaimana cara untuk kita melenggara tanah-tanah yang kita miliki, tanah-tanah persendirian yang dimiliki oleh pemilik-pemilik tersebut, bagaimana cara untuk menyelenggara dan sebagainya.
Dan apabila kita keluarkan garis panduan, maka satu tindakan tegas boleh dapat diambil jika tidak diikuti ataupun tidak mengikuti apa yang telah kita buat garis panduan tersebut. Di mana garis panduan tersebut dibuat bukan kita buat bersendirian. Kita panggil berbengkel, kita panggil jabatan-jabatan yang berkaitan, kita panggil agensi-agensi yang berkaitan untuk memutamatkan sama ada garis panduan tersebut mengikut prosedur perundangan, mengikut prosedur jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang menguruskan ataupun melaksanakan peraturan tersebut, terutama mungkin jabatan pengaliran dan saliran, jabatan alam sekitar dan sebagainya. Kita telah isytiharkan bahawa berlakunya keruntuhan cerun pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 100 lebih di sekitar Kuala Lumpur. Di mana hanya sebahagian saja, iaitu dalam 40 lebih cerun saja yang dibaik pulih dan dibaiki oleh Dewan Belia Kuala Lumpur. Kerana cerun tersebut terlibat dengan kawasan awam, kawasan yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan ataupun Dewan Belia Kuala Lumpur. Dan selebihnya saya dipahamkan lebih daripada 50 lebih lagi berlaku di tanah persendirian. Setakat ini apa yang dibuat, apa yang dilaksanakan oleh Dewan Kuala Lumpur ialah kita hanya menolong untuk peringkat awal, iaitu apabila berlakunya peruntuhan tersebut, pihak PPKL melalui bahagian kecemasan dan unit cerun akan datang dan menyaksikan dan menengok dan melihat, dan kita tengok pada peringkat awal, kita akan buat assessment dan kita akan cuba untuk meletakkan apa-apa alasan, apa-apa penutup, iaitu biasanya dengan kanvas, supaya lekahan ataupun cerun tidak akan berlaku berterusan, ataupun kalau berlaku berterusan pun mana publik dapat ditutup untuk dilihat oleh publik. Dan selepas itu pihak DPKL hanya dapat mengeluarkan surat arahan sahaja kepada pemilik tanah tersebut supaya melaksanakan ataupun membuat kerja-kerja penyelenggaraan di atas tanah tersebut. Dan sekiranya tidak buat ataupun tidak dan mungkin banyak juga pemilik tanah yang tidak berada di kawasan tersebut dan tidak tahu macam mana cara nak buat, dan tinggallah tanah tersebut di dalam keadaan yang sedemikian rupa. Sebab itulah kita terpaksa keluarkan juga garis panduan supaya kalau tidak dibuat, kalau tidak dilaksanakan, kita pihak berkuasa boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Kerana peraturan, SOP, garis panduan, cara dan kaedah telah kita edarkan, telah kita tetapkan, telah kita kuasakan. Maka jika tidak dilaksanakan oleh pemilik tersebut, mungkin kita boleh ambil tindakan sewajarnya. Mungkin kita boleh ambil tindakan untuk pergi bawa ke mahkamah, ataupun kita buat terlebih dahulu, terpaksalah untuk mengelakkan daripada keselamatan kepada orang awam, dan kita akan claim untuk kemudian kos yang kita buat dan kita laksanakan tersebut. So dengan adanya SOP, kalau kita bawa pergi ke mahkamah pun mungkin kita boleh guna pakai untuk kita mendakwa pemilik tanah tersebut. Okey, so sebelum saya mengakhiri ucapan ini, ingin saya tegaskan bahawa DPKL akan terus komited dan konsisten untuk menambah baik prosedur-prosedur berkaitan penyelenggaraan yang melibatkan pemilik tanah persendirian, supaya semua pihak lebih peka terhadap kesedaran awal dari segi penyelenggaraan aset-aset milik persendirian. Sebagai langkah untuk pengetahuan tersebut, satu roadshow
satu penerangan bergerak kita akan laksanakan, dan jadual-jadual tersebut telah pun kita edarkan kepada pejabat-pejabat YB dan untuk pejabat-pejabat cawangan, dan di mana kita akan datang dan kita akan bercerita, kita akan memaklumkan kepada kawasan-kawasan yang mungkin berisiko adanya cerun, adanya runtuhan cerun untuk di satu-satu kawasan tersebut. So kita memohon, meminta kerjasama daripada semua pihak supaya datanglah beramai-ramai, dengarlah apa yang kita nak menyatakan, dengarlah apa yang kita nak memaklumkan tentang apa yang mungkin terjadi cerun-cerun di kawasan tersebut, dan apakah tindakan-tindakan yang perlu kita ambil apabila kejadian tersebut berlaku. Dan saya sebagai Datuk Padan Kuala Lumpur sangat-sangat berharap akan terus mendapat kerjasama dan sokongan daripada semua pihak agar matlamat utama dalam pelaksanaan kedua-dua garis panduan ini dapat dicapai demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga kota. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua, kedua-dua garis panduan ini tidak akan bermakna dan tidak akan bermanfaat walaupun dibuat dengan secara bersungguh-sungguh, dengan secara komited dan sebagainya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan garis panduan penyelenggaraan cerun kawasan tanah bermilik di Kuala Lumpur dan panduan kepentingan tanggungjawab penyelenggaraan sistem pengurusan air hujan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.